forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu Papal Gomo sesat keluarkan kenyataan aibkan PM. Polis menjalankan kesihatan terhadap blogger kontroversi Papal Gomo atau nama sebenarnya Wan Azri atas kenyataan yang mengaitkan Perdana Menteri. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Dia akan tidak komen macam biasa. Saya tadi minum pagi dengan beberapa orang teman. Mereka bertanya dengan saya, kenapakah, ini soalannya, kenapakah sejak akhir-akhir ini katanya ramai kalangan teman-teman yang mengendalikan media sosial sudah pun disiasat oleh pihak polis. Saya tak nak sebut nama-nama mereka saya, tapi saya tahu semua orang tahu. Cuma saya katakan, kalau tangan yang mencincang, maka bahulah yang memikul. Kalau mereka menggunakan media sosial, benda yang tak ada dia ada-adakan. Tak salah kalau pihak polis menyiasat. Siasatannya kerana mereka mengatakan, contoh, apabila mereka mengatakan yang awak Perdana Menteri mengalami sakit. Sakit yang bagi saya lah benda itu tak sepatutnya disebut. Begitu juga apabila adanya unjuran mengatakan Datuk Seri Presiden UMNO sendiri tenat. Jadi benda-benda begini, benda tak betul. Benda yang mengarut. Begitu juga saya lihat bagaimana apa yang tak tahulah saya benar-benar betul atau tidaknya tentang sepanjang keberadaan Datuk Seri Anwar Ibrahim di penjara Sungai Buloh, diungkit-ungkit, ada cerita itu, cerita ini. Jadi tak salah kalau pihak polis membuka kertas siasatan. Sepatutnya, jadi bukanlah mereka ini akan ditangkap. Tidak kalau terbukti mereka melakukan perkara yang tak betul. Tangan yang mencincang, bahulah yang memikul. Saya dah berpesan pada teman-teman, berhati-hati. Tapi itu nasib baiklah era kepimpinan Datuk Anwar Ibrahim, dia masih lagi tidak mahu mengenakan tindakan korupsi. Tapi kalaulah pimpinan pemain-pemain media sosial itu berada era waktu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, saya kata ISA lah saya. Sekarang ni tak ada begitu. Polis siasat. Itu pun bukan arahan Datuk Anwar Ibrahim. Bagi saya soal undang-undang perlulah dipertahankan. Bagaimana sekarang ni? Kita tahu. Sekarang ini bukan hanya semua orang bermain dengan undang mula sama menyaman. Kemarin saya, bagaimana Tan Sri Tommy Thomas sudah pun memfailkan saman terhadap pasukan petugas khas dan kerajaan Malaysia berhubung laporan siasatan memoirnya bertajuk My Story Justice in the Wilderness. Jadi bekas pegawai negara itu memfailkan saman menerusi Tuan Tommy Thomas di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur 4 bulan dulu selepas Mahkamah Tinggi pada 2 Oktober mengarahkan supaya saman pemula difailkan dan ditukar pada saman sivil untuk didengar dan diselesaikan melalui perbicaraan. Tommy Thomas sebagai pelanti menamakan 8 pasukan petugas khas, iaitu Datuk Seri Fong Ju Chung, Datuk Seri Hashim Paijan, Datuk Dr. Junaidah Kamarudin, Datuk Jagjit Singh Ban Singh, Datuk Syarudin Ali, K. Balaguru, Farah Abdullah Hamidi, Muhammad Najib Surip dan Kerajaan Malaysia sebagai defendant. Ini dia saman saya. Itu tuntutannya, dia mendakwa pada 30 September 2022 kerajaan defendant pertama hingga ke-8 telah menghasilkan dan membentangkan kepada defendant ke-9 itu Kerajaan Malaysia mengenai laporan pasukan petugas khas siasatan ke atas dakwaan dalam buku bertajuk My Story Justice in the Wilderness. Tulisan Tommy Thomas saya. Katanya laporan itu antara menyatakan kesalahannya semasa memegang jawatan sebagai pegawai negara, mendedahkan rahsia-rahsia kerajaan serta campur tangan dalam badan kehakiman dan juga pelantikan hakim-hakim. Jadi Tommy Thomas yang berkhidmat sebagai pegawai negara daripada Jun 2018 hingga Februari 2020 berkata Perdana Menteri ketika itu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang bertindak bagi pihak kerajaan ketika itu mengarahkan agensi penguatkuasaan yang berkaitan menjalankan siasatan lanjut mengenai terdapatnya salah laku oleh beliau. Jadi dia kata semasa Perhimpunan Barisan Nasional di Bagan Datuk, Datuk Seri Ismail Sabri secara terbuka mengumumkan bahawa beliau telah pun klasifikasikan laporan itu sebagai rahsia rasmi supaya ia boleh digunakan sebagai peluru politik. Dan dia pun dia sebut samalah juga nampaknya.
Tommy berkata Datuk Seri Sabri telah meminta Menteri Undang-Undang ketika itu untuk menerbitkan laporan berkenaan. Jadi keadaannya sekarang kita terserah kat mahkamah lah. Cuma bila cakap soal mahkamah ni saya agak tertarik dengan tulisan daripada Datuk Dr. Ramlan Yunus. Dia bercakap soal mahkamah ni Datuk Dr. Ramlan Yunus selaku penganalisa politik dan penganalisa ekonomi bebas, dia seolah menyanggah bahawa keputusan Ketua Hakim Negara Tengku Mahmud yang memutuskan bahawa menggoda isteri orang untuk tujuan persetubuhan tidak lagi menjadi satu kesalahan di negara ini. Dan ia dimasukkan dengan alasan bahawa Seksyen 498 ini tidak berperlembagaan, katanya saya. Dan ini, kata Dr. Ramlan, telah membuka satu lembaran baru dalam sejarah negara. Lembaran baru itu adalah dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Jadi menurut Dr. Ramlan, dia kata keputusan ini pada hakikatnya telah menggoncang fondasi ataupun asas kehidupan sepasang suami isteri berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Jadi artinya ia menggoncang kehidupan beragama dan kehidupan secara beretika dan bermoral. Jadi dia kata bagaimana datangnya idea tersebut? Bukankah perlembagaan yang mendakwa bahawa negara ini adalah sebuah negara Islam? Jadi sudahkah keputusan yang besar itu dibincangkan dengan Majlis Raja-Raja Melayu? Apakah sudah diambil kira pandangan dan persetujuan dari Majlis Raja-Raja Melayu mengenai pemansuhan seksyen itu? Itu persoalan yang dilontarkan oleh Dr. Ramlan. Jadi bukankah Raja-Raja Melayu yang telah bersumpah untuk mempertahankan Islam pada setiap masa? Apakah perkara sebesar ini sudah dibahaskan di Dewan Rakyat? Secara logiknya, kenapa seksyen yang begitu baik seperti Seksyen 498 ini perlu dimasukkan? Wajarkah ruang untuk kejahatan dan kebinasan itu dibuka seluas-luasnya hanya atas nama hak kesaksamaan wanita di sisi undang-undang? Jadi kalau begini, apa lagi pilihan yang ada bagi seorang suami untuk mempertahankan hubungannya dengan isterinya selain dari mengurung isteri di rumah? Kata Datuk Ramlan. Mungkin kerana sudah sampai masanya bagi para suami yang berfikiran waras untuk mengurung isteri-isteri mereka di rumah demi mempertahankan supaya keutuhan rumah tangga mereka. Selain itu, mungkin pilihan yang baik bagi seorang lelaki adalah untuk tidak berkahwin. Apa faedahnya berkahwin kalau hati sentiasa dilanda kebimbangan yang isterinya setiap saat berkemungkinan digoda oleh orang lain. Itu keputusan yang dibuat. Saya lihat banyak warga yang menghantar tulisan pada saya yang menyanggah. Saya tidak mahu bercakap lebih daripada itu sebab ini menyangkut soal perlembagaan, soal undang-undang. Itu hari pun saya dah bercakap kalau nak diubah sesuatu undang-undang itu sepatutnya kena dibawa ke Dewan Rakyat. Sebab Dewan Rakyat itulah tempat membuat undang-undang. Tapi bila dimansuhkan tu saya tak boleh nak komen lah Sebab itu sekarang ni saya dah bagi tahu bahawa negara kita sebenarnya ancaman terbesar yang kita alami sebenarnya adalah apabila pemimpin politik diizinkan ataupun pemimpin kerajaan seolah dilihat lembut dengan para pemimpin politik yang mahu mengamalkan matlamat menghalalkan cara. Apabila mereka diizinkan untuk bercakap soal rasis, soal perkauman ini yang paling penting Dan bila mereka memainkan sentimen agama, kafir mengkafir, benda-benda begini sekarang ni adalah sebenarnya sebagai satu bom jangka yang boleh mengharu birukan negara. Jadi sepatutnya tindakan wajar perlu diambil. Sebab hari ini yang paling penting sekali adalah kehidupan rakyat. Rakyat dah muak, dah jemu, dah lenjan lah dengan percaturan politik pihak-pihak tertentu. Sebab yang rakyat nak tahu, perut mereka tidak boleh dibiarkan kelaparan. Jangan biarkan keluarga mereka dalam kelaparan. Sepatutnya mereka yang berada dalam barisan pembangkang membantu kerajaan dalam menangani derita rakyat. Saya dah bercakap pada hari-hari. Sepatutnya ikhlaslah jadi pembangkang yang baik. Kerana tak silap saya dalam bulan Februari nanti akan bermula lagi sidang Dewan Rakyat. Seharusnya pemimpin pembangkang berperanan untuk memberi pandangan yang ikhlas demi perjuangan rakyat. Soal masalah pengangguran. Soal semakin sukarnya untuk menjalankan perniagaan. Ini perlu ditangani.
Kita tak mahu pula macam mana apa yang berlaku di Sabah. Sotong manis pun boleh dijual dengan harga sampai RM50. Sehingga kan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan awak pengguna terpaksa campur tangan. Ini kesannya apabila pihak-pihak peniaga merasakan kalau ada masa, ada peluang, mereka mahu mengaut keuntungan, mereka kaut. Sedangkan rakyat terkesan. Itu gambarannya saya. Yang rakyat nak tahu perut kami nak diisi dengan apa. Bolehkah perut kami ini diisi dengan retorika politik? Tak habis-habis. Orang ni kafir, orang tak betul, orang ni betul, orang ni begitu, orang ni begini. Rakyat semakin muak saya. Begitu juga dalam sindrom penafian. Saya kata kalau yang benar-benar lah. Contoh saya katakan hari ini. Jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim tegas dalam menangani isu Palestin. Jangan tuduh bahawa dia tidak sensitif, tak berani, tak tegas. Malahan ini tindakan beliau tadi, awal-awal tadi saya sebut. Tindakan beliau mendapat satu kritikan dan malahan songsungan daripada warga daripada Amerika. Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak peduli. Nak buat apa buatlah, nak kata apa katalah, baginya apabila Israel tidak menghormati kebiadaban Israel itu berlarutan, maka dia harus mengambil tindakan yang keras. Jadi keadaan begitu sepatutnya warga daripada bidang PAS yang berjuang untuk agama, bangsa dan negara sepatutnya menyokong. Tapi saya dengar pula ada kenyataan satu pemimpin, dia kata dulu, dulu katanya waktu mereka mentadbir negara, memerintah dulu, mereka mengizinkan syarikat CIM tu untuk berlabuh di pelabuhan ini kerana dengan harapan Israel lebih bertoleransi dengan warga Palestin. Alasan. Sedangkan kita tahu bahawa pembalahan, perjuangan antara Israel dengan Palestin ini bukan setahun, bukan 2 tahun, berpuluh tahun sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jadi macam mana pula kita merasakan begitu? Jadi bila contoh lagi apabila kerajaan mana yang mengizinkan bahawa pesawat pesawat terbang milik Israel boleh melalui ruang angkasa kita. Kita memang dah tak ada hubungan diplomatik. Kita memang dah memutuskan lama daripada zaman Tengku Abdul Rahman lagi. Malahan dalam pasport kita pun saudara, kita tegas. Rakyat Malaysia tidak boleh pergi ke Tel Aviv, ke Israel. Itu kena tak payahlah bagi jawapan. Sepatutnya sokong. Sokong tindakan berani yang mahu Perdana Menteri. Barulah beliau lebih berani ke hadapan. Saya nampak ada kritikan yang bukan-bukan. Jadi bila kritikan itu berlaku, mereka campur aduk pula lagi dengan cerita-cerita yang digaul dengan isu-isu personal. Bila pihak berkuasa memanggil mereka untuk siasatan, dah mengatakan tidak ada kebebasan bersuara. Ini yang saya rasakan tak patut. Tak betul tu saya. Kita sebagai pemain media perlu melaporkan yang benar. Kerana kadang-kadang saya merasakan, saya juga pemain media memang saya menuntut agar kebebasan bersuara diizinkan. Tetapi biarlah ada hadnya. Kalau kebebasan bersuara tiada had, negara boleh terbakar saya. Hanya disebabkan atas nama kebebasan bersuara. Kita boleh maki orang, kita boleh kata itu, boleh kata ini. Bila nak disiasat, no, ini kebebasan bersuara. Rosak negara saya. Mereka kebanyakan pemain-pemain di media sosial ini, mereka berlindung di sebalik kata-kata kebebasan bersuara. Sebenarnya bagi saya ini adalah ancaman terhadap keharmonian, keselamatan dan juga suasana politik yang tenang. Kita dah letih dah 5 tahun. Masih lagi belum selesai. Dan kita harus menangani tentang kenaikan harga barang. Kalau semua orang bersatu hati, kalau rasa penjual-penjual mereka mengambil untung yang berlebihan. Macam saya kata tadi lah, apa yang berlaku di Sabah. Kalau kita tahu harga sotong manis pun sampai RM50, sama-sama kita boikot. Kalau itu kita lakukan, saya rasa peraih ataupun peniaga tak berani nak buat. Tapi kita berdiam diri. Saya setuju tadi apabila pengurusi Lembaga Pembajak Ikan Malaysia, dia bagi peringatan. Peraih-peraih ikan, jangan naikkan harga. Saya bangga sebab dia begitu prihatin dengan kehidupan rakyat. Yang paling penting bagi kita sekarang adalah bagaimana kita menegur pemimpin politik untuk menangani isu kenaikan harga barang. Itu yang paling penting. Tapi janganlah kita gaul, kita adukkan dengan kebencian. Setiap teguran, jangan sekali-kali kita campurkan dengan perasaan untuk membenci.
Lain tak ada. Soal nak pegang kuasa, tunggulah 6 tahun lagi saya, 5 tahun lagi. Tak lama pun, tinggal 4 tahun. Tak silap saya tinggal 4 tahun. Habis tahun 2007 nanti, beramuk baliklah cari kuasa. Tapi tidak. Bagi mereka, mereka masih lagi ketagih untuk menghambar, untuk mendapatkan kuasa. Kalau dapat kuasa tu untuk apa? Kita dah tahu macam mana kepimpinan mereka, mereka berada di anjung kuasa, bagaimana kehidupan rakyat, jerihnya kehidupan rakyat. Waktu mereka mentadbir, saya tak naklah menguji lebih-lebih saya. Tapi paling tidak hari ini, saya nampak ada kelegaan. Bagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri diapit oleh 2 orang timbalan Perdana Menteri. Dua-dua pun Melayu, sebagai saya katakan semalam, yang berusaha sebaik mungkin. Berjuang untuk rakyat, menangani derita rakyat, melakukan pelbagai tindakan. Itu saudara Nur Hati-Hati. Kita berhak untuk bersuara. Tapi ada batasnya. Saya bersetuju. Bukan membicarakan hal-hal yang negatif. Saya bersetuju. Kita membicarakan. Kalau tak betul, kita katakan tak betul. Saya tahulah, saya ni kalau benda tak betul, saya balun ajalah. Tapi kalau benda yang betul, takkanlah kita kata tak betul. Saya dengar tadi macam-macam. Jadi bila tuduhan dan sebagainya, bila mereka disiasat oleh pihak berkuasa, jangan pula katakan bahawa kerajaan hari ini menyekat kebebasan bersuara. Jadi sekarang ni Saudara Mukhlis Lee, dia kata kalau kita berfikir tentang atas nama kebebasan bersuara, bercakap apa saja, hancur negara. Jadi kalau Perdana Menteri buat salah, jangan tegur. Tak boleh. Kalau dia buat salah, kita tegur. Tak ada masalah. Sebab itu dengarlah ucapan dia. Dia kata kalau nak balun saya, nak sentuh saya, tak ada masalah. Tetapi kalau ada pimpinan yang mencuri duit rakyat, ini saya tak akan ampunkan. Kalau saya, peribadi saya nak kata saya tak betul, tak ada masalah. Dia kata. Tapi janganlah yang tak ada diada-adakan sampai melakukan fitnah dan sebagainya. Saudara? Okay, tuan-tuan, komen saya lah. Kita orang tengok kat TikTok tu, dia orang ni cakap macam-macam dia orang fitnah. Macam-macam fitnah dia orang ni. Berani betul kau suruh kita minta lah pihak kerajaan ni jangan bagi muka kat dia orang ni. Kena ambil tindakan tegas kat dia orang ni sebab melampau sangat dah kita lihat dia orang ni. Itulah pasal kita harap siasat percepatlah sikit, jangan ayat masa 2-3-4 tahun lah. So melampau lah dia orang ni. Okay tuan-tuan, mari terus menyokong kerajaan Perdana Menteri Ibrahim. Assalamualaikum.